Pendakwaan banyak bergantung kepada keterangan kabar angin terhadap Najib. Assalamualaikum, hari ini kita melihat perkembangan terbaru kes Najib Razak yang semakin menjadi tajuk utama. Peguam bela Najib, Syafiq Abdullah, baru saja mendedahkan bahawa pihak pendakwaan gagal menunjukkan kes prima facie kerana bergantung kepada keterangan kabar angin yang penuh keraguan. Syafiq menegaskan bahawa keterangan utama yang digunakan oleh pendakwaan adalah dari saksi yang sudah meninggal dunia, Azlin Alias, dan seorang lagi yang masih bebas, Jolo. Ini mencerminkan betapa rapuhnya kes ini, keterangan dari saksi mati dan buruan yang belum dapat dikesan. Apa yang lebih mengejutkan, Syafiq mendakwa bahawa saksi utama, Amhari Effendi, sendiri tidak boleh dipercayai kerana pernah mengaku menerima rasuah daripada Jolo. Ini menimbulkan persoalan besar tentang kredibiliti keseluruhan kes pendakwaan. Jika saksi utama sudah terbukti tidak berintegriti, bagaimana kita boleh bergantung kepada keterangan mereka? Keterangan daripada saksi-saksi lain termasuk bekas pegawai 1MDB juga dianggap sebagai kabar angin yang menunjukkan betapa cacatnya kes pendakwaan ini. Pihak pendakwaan sepatutnya mengemukakan bukti yang kukuh dan bukan hanya bergantung kepada gosip dan tuduhan. Kes ini bukan hanya mengenai Najib, ia tentang prinsip keadilan. Jika keterangan yang ada tidak sah dan tidak boleh dipercayai, maka bagaimana mungkin perbicaraan ini dianggap adil? Jadi persoalan sekarang, adakah sistem perundangan kita benar-benar adil atau adakah ia sedang digunakan untuk menjatuhkan individu berdasarkan keterangan yang meragukan? Saksikan terus perkembangan kes ini dan pastikan keadilan ditegakkan. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih berita dan analisis terkini. Sekian, terima kasih. Pendakwaan banyak bergantung kepada keterangan kabar angin terhadap Najib. Assalamualaikum, hari ini kita melihat perkembangan terbaru kes Najib Razak yang semakin menjadi tajuk utama. Peguam bela Najib, Syafiq Abdullah, baru saja mendedahkan bahawa pihak pendakwaan gagal menunjukkan kes prima facie kerana bergantung kepada keterangan kabar angin yang penuh keraguan. Syafiq menegaskan bahawa keterangan utama yang digunakan oleh pendakwaan adalah dari saksi yang sudah meninggal dunia, Azlin Alias, dan seorang lagi yang masih bebas, Jolo. Ini mencerminkan betapa rapuhnya kes ini, keterangan dari saksi mati dan buruan yang belum dapat dikesan. Apa yang lebih mengejutkan, Syafiq mendakwa bahawa saksi utama, Amhari Effendi, sendiri tidak boleh dipercayai kerana pernah mengaku menerima rasuah daripada Jolo. Ini menimbulkan persoalan besar tentang kredibiliti keseluruhan kes pendakwaan. Jika saksi utama sudah terbukti tidak berintegriti, bagaimana kita boleh bergantung kepada keterangan mereka? Keterangan daripada saksi-saksi lain termasuk bekas pegawai 1MDB juga dianggap sebagai kabar angin yang menunjukkan betapa cacatnya kes pendakwaan ini. Pihak pendakwaan sepatutnya mengemukakan bukti yang kukuh dan bukan hanya bergantung kepada gosip dan tuduhan. Kes ini bukan hanya mengenai Najib, ia tentang prinsip keadilan. Jika keterangan yang ada tidak sah dan tidak boleh dipercayai, maka bagaimana mungkin perbicaraan ini dianggap adil? Jadi persoalan sekarang, adakah sistem perundangan kita benar-benar adil atau adakah ia sedang digunakan untuk menjatuhkan individu berdasarkan keterangan yang meragukan? Saksikan terus perkembangan kes ini dan pastikan keadilan ditegakkan. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih berita dan analisis terkini. Sekian, terima kasih. Pendakwaan banyak bergantung kepada keterangan kabar angin terhadap Najib. Assalamualaikum, hari ini kita melihat perkembangan terbaru kes Najib Razak yang semakin menjadi tajuk utama.
Peguam bela Najib, Syafi Abdullah, baru saja mendedahkan bahawa pihak pendakwaan gagal menunjukkan kes prima facie kerana bergantung kepada keterangan kabar angin yang penuh keraguan. Syafi menegaskan bahawa keterangan utama yang digunakan oleh pendakwaan adalah dari saksi yang sudah meninggal dunia, Azlin Alias, dan seorang lagi yang masih bebas, Jolo. Ini mencerminkan betapa rapuhnya kes ini, keterangan dari saksi mati dan buruan yang belum dapat dikesan. Apa yang lebih mengejutkan, Syafi mendakwa bahawa saksi utama, Amhari Effendi, sendiri tidak boleh dipercayai kerana pernah mengaku menerima rasuah daripada Jolo. Ini menimbulkan persoalan besar tentang kredibiliti keseluruhan kes pendakwaan. Jika saksi utama sudah terbukti tidak berintegriti, bagaimana kita boleh bergantung kepada keterangan mereka? Keterangan daripada saksi-saksi lain termasuk bekas pegawai 1MDB juga dianggap sebagai kabar angin yang menunjukkan betapa cacatnya kes pendakwaan ini. Pihak pendakwaan sepatutnya mengemukakan bukti yang kukuh dan bukan hanya bergantung kepada gosip dan tuduhan. Kes ini bukan hanya mengenai Najib, ia tentang prinsip keadilan. Jika keterangan yang ada tidak sah dan tidak boleh dipercayai, maka bagaimana mungkin perbicaraan ini dianggap adil? Jadi persoalan sekarang, adakah sistem perundangan kita benar-benar adil atau adakah ia sedang digunakan untuk menjatuhkan individu berdasarkan keterangan?